Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna al-ilma wat taqwa, Allahumma rzuqna al-ilma wat taqwa, Allahumma rzuqna al-ilma wat taqwa. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai tadbir masjid ini. Saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat menemui sekalian jamaah masjid ini di qaryah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi asbab kita beroleh syafaat di antara kita besok di Yaumul Mahsyar. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, pertama sekali saya ingin menyatakan saya ini bukan tuan guru dan saya bukan ustaz. Saya cuma seorang musafir yang nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan saya nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, saya bertemu dengan tuan-tuan. Saya menegur saudara se-Islam saya. Saya menegur saudara semukmin saya. Inilah perjalanan saya yang nak balik kepada Allah. Saya bukan seorang tuan guru, ilmunya hebat, tidak. Tuan-tuan jangan salah pandang dengan saya. Saya bukan seorang ustaz seperti mana yang disebutkan syarat ustaz dalam kitab-kitab yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar. Saya tak layak untuk menerima akan laqab dan gelaran tersebut. Tuan-tuan boleh panggil saya dengan panggilan nama yang sebenar, itu sudah memadai. Tuan-tuan boleh panggil saya dengan panggilan Ahmad Rizam, itu sudah memadai. Kerana inilah yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kita berkumpul di dalam dunia ini disebabkan asbabnya kita berada di satu kelompok yang sama di alam arwah dulu. Di alam arwah dulu, Nabi kata, kita telah berada dalam kelompok yang sama. Jadi di dalam dunia ini Allah temukan kita dan berada di dalam kelompok dan golongan yang sama. Kita kena bersyukur kepada Allah kerana kita bertemu di dalam rumah Allah. Kita bertemu di dalam masjid yang mana ia adalah suatu tempat rahmah birrahmah. Dan malam ini juga kita bertemu di dalam majlis mengingati Allah. Kita ingat Allah, kita sebut nama Allah, kita sebut nama kekasih Allah. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah ni maha baik kepada kita. Allah ini terlalu sayang hamba-Nya. Allah ini terlalu cintakan hamba-Nya. Allah ini terlalu baik kepada kita daripada kita lahir sampai sekarang. Kalau kita buat salah, dia tegur.
Kalau kita terlupa, dia akan jadikan asbab untuk diampun dosa kita. Contohnya, diberikan kita ujian, sakit, supaya kita dapat pengampunan dosa. Kerana kita lupa minta ampun. Sebab apa kita lupa? Sebab kita rasa kita tidak ada dosa kepada Allah. Lalu Allah kurniakan perkara ini, tuan-tuan. Antaranya asbab Allah ampunkan dosa kita, kita dapat berada dalam majlis ilmu. Ini salah satu asbab. Tuan-tuan, tak semua orang yang Allah pilih untuk berada dalam masjid. Tak semua orang yang Allah akan ambil untuk berada dalam masjid. Tak semua orang yang Allah kehendaki untuk berada dalam majlis ilmu. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, malam ni saya nak bawa diri saya dan tuan-tuan yang berada di hadapan saya nak mengkisahkan bagaimana untuk kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala, persiapannya untuk kita menghadapi akan jalan kita nak balik pada Allah. Tuan-tuan, sama ada kita setuju atau kita tidak setuju, kita sedang melalui jalan balik. Setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, kita ingat atau kita lupa, kita sedang menuju jalan balik. Kita bersedia atau tidak bersedia, kita sedang menuju jalan balik. Inilah hakikatnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita setiap minggu pada pagi Jumaat. Fadhunku bima nasitum liqa'a yawmikum hadza. Allah ingatkan kita. Rasakan. Kerana kita lupa akan adanya pertemuan itu satu hari nanti. Adanya pertemuan kita dengan Allah satu hari nanti. Sama ada kita teringat, kita ingat, kita lupa, kita suka, kita tidak, kita bersiap, kita tidak, kita sedang berada dalam jalan itu. Kita sedang menuju kepada hakikat perjalanan kita, iaitu bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia bagi tahu kepada kita, orang yang sedang berjalan, hendak berjalan menuju kepada Allah, seperti yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kalau kita nak balik bertemu dengan Allah, Allah dah berikan kita garis panduan. Imam Ghazali sebut di dalam kitabnya, orang yang menuju kepada Allah, 4 perkara perlu ada dalam dirinya, peringkat awalnya. Yang pertama, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitu kita persiapkan iman dan i'tiqad yang betul. Jangan kita ragu dengan Allah. Kita percaya sungguh-sungguh. Jangan kita mensyirikkan Allah, sebab Allah pesan macam tu. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Nak balik kepada Allah, Allah perintahkan kepada kita, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Buat amal saleh. Amal saleh ni akan diterima oleh Allah kalau kita tak buat benda yang Allah sebut pada ayat seterusnya. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Tak mensyirikkan Allah dengan suatu perkara pun. Kita kena percaya Allah. Jangan ragu dengan Allah. Apa yang Allah katakan, apa yang Nabi katakan, jangan ragu, tuan-tuan. Nabi sebut kepada kita 1400 tahun yang dulu, setiap 100 tahun
Allah akan lahirkan satu mujaddid. Kita dah nak hampir ni tuan-tuan. Kalau ikut tarikh daripada Masihi, tahun depan bulan 3 daripada saat kejatuhannya Kerajaan Osmaniyah. Jadi dah nak hampir 100 tahun. Mujaddid yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mahdi. Ini yang Nabi sebut kepada kita. Saya bukan nak cerita tentang Al-Mahdi. Saya bukan nak cerita tentang 100 tahun. Saya bukan nak cerita kurun akhir zaman. Tapi saya nak cerita dengan tuan-tuan. Walaupun dunia ni dah semakin hampir, tetapi kita masih tidak berubah. Semayang sunat kita tidak bertambah. Bangun malam kita tidak berganjak, tidak terusik. Quran kita tak boleh kita laksanakan. Kita cuma sibuk dengan perkara yang biasa. Dengan dunia kita, dengan orang sekeliling kita. Kita layan nafsu kita. Kita ikut kehendak syaitan yang sentiasa membisikkan kita ke jalan yang selain daripada Allah. Saya bukan nak menceritakan tentang Imam Mahdi dah nak dekat. Tak. Saya nak ceritakan zaman ini akan dihancurkan oleh Allah. Tetapi kita masih tidak berbuat apa-apa. Walaupun telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulut kita tidak berubah menjadi mulut yang baik. Masih lagi memaki orang lain. Masih lagi mengeji orang lain. Telinga kita masih tak boleh dengar benda baik. Kita tak boleh nak buang tuan-tuan akan irama-irama yang dilarang oleh Allah. Kita tak boleh tukar daripada kegemaran pendengaran kita mendengar lagu kepada mendengar Al-Quran. Sampai bila tuan-tuan? Besok kalau Allah tanya kita, kita nak jawab apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mata kita masih memandang perkara yang tidak diradai oleh Allah. Tuan-tuan, sebab itu Allah ini terlalu sayang dekat kita. Antaranya apa yang disebut oleh Nabi, 3 pandangan dalam kesukaan Allah dan ia mendatangkan rahmat. Pertama, apa kata Nabi? Iaitu memandang kepada 2 ibu bapa kita. Tuan-tuan, Islam ini, Nabi kita, Allah suruh kita sentiasa mengasihi mak dan ayah. Sebab itu, memandang mereka satu rahmat, satu kesukaan, satu kecintaan daripada Allah dan Nabi. Kedua, apa kata Nabi? Iaitu memandang akan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, kita tengok, tanya diri kita, bila hari terakhir kita tengok Al-Quran? Bila hari terakhir kita tengok telefon kita? Tuan-tuan, kita kena adil dengan Allah. Kita kena adil dengan Allah. Bila hari terakhir kita buka Al-Quran, kita ambil Al-Quran, kita tengok Al-Quran, kita buka Al-Quran, sama macam zaman kita waktu kecil dulu. Petang-petang, pagi-pagi, kita akan ambil Al-Quran, kita akan peluk Al-Quran. Kita akan pergi ke rumah guru kita untuk belajar Al-Quran. Tetapi apabila saat kita ini telah diperdayakan oleh perkara yang selalu membinasakan kita, kita dah lama tak pegang Quran. Kita dah lama tak tengok Quran. Rupanya, perkara yang berlaku kepada kita, tuan-tuan, adalah penyataan akhir zaman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Besok apabila dah nak hampir kiamat, Nabi kata la yatruku minal Islam illa ismuhu wa la yatruku minal Quran illa rasmuhu. Nabi kata orang Islam ini cuma tinggal nama. Perangai dia tak macam orang Islam, caranya tak macam orang Islam, kehidupannya tak macam orang Islam, Nabi cakap. Kedua, apa Nabi kata? Nabi kata, Al-Quran hanya tinggal mashaf sahaja. Hanya tinggal resam sahaja.
orang dah tak ambil, orang dah tak ambil peduli, orang dah tak nak pegang, orang dah tak nak tengok, orang dah tak nak cium, tuan-tuan. Sebenarnya, apa yang berlaku di sekeliling kita menunjukkan hadis yang disebut oleh Nabi ini telah berlaku. Ketika hadis itu telah berlaku, rupanya alam ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bersedia atau tidak alam ini dibinasakan oleh Allah, digegarkan oleh Allah, seperti Allah sebut dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha, gempa bumi, gegaran dan sebagainya, ketika saat akan dikiamatkan oleh Allah. Sebelum benar-benar bergegarnya dunia, maka Nabi bagi tahu kita akan berlakunya gegaran demi gegaran. Maka di antara tanda kiamah itu adalah gempa bumi, kata Nabi. Saya tak nak sebut tentang gempa bumi, tetapi walaupun Allah peringatkan kita dengan gempa bumi, orang dah tak pedulikan Quran, tapi kita masih tak boleh jadi orang baik. Kita tak boleh nak buat solat sunat, qabliyah, ba'diyah, nak bangun malam tak boleh. Walaupun setiap malam diseru kepada kita, wahai orang yang tidur, wahai qanitin, wahai mustaghfirin, tapi telinga kita buat tak tahu je, tuan-tuan. Kita tak dengar, tuan-tuan. Rupanya hati kita dah lama rosak, roh kita dah lama rosak, jiwa kita dah lama rosak. Ketika roh kita rosak, jiwa kita rosak, badan kita tidak akan mau mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala? Kita nak balik jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali kata, setelah iman kita ini betul-betul sah, tahqiq, tak ragu, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Imam Ghazali kata, taubat. Saya tak ada dosa, Ustaz. Betul, kita tak tinggal semayang, tapi sombong ni dosa, tuan-tuan. Rasa diri tu baik, dosa, tuan-tuan. Riak ni dosa, tuan-tuan. Orang tak nak ambil peduli tentang dosa sombong. Padahal Nabi sebut kepada kita tentang dosa sombong ini. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, sombong sahaja dilarang oleh Allah untuk masuk syurganya. Kita semayang, tapi kita tak boleh buang sombong. Kita puasa, tapi kita tak boleh buang sombong. Kita zakat, kita tak boleh buang sombong. Kita puasa Senin Khamis, kita tak boleh buang sombong. Tuan-tuan, yang kita sombongkan ni dengan Allah. Kita takkan mampu lawan Allah. Kita tak boleh masuk syurga, tuan-tuan, dengan semayang kita. Semayang kita tak banyak. Kita tak boleh masuk syurga dengan puasa kita. Puasa kita tak banyak. Kita tak boleh masuk syurga, tuan-tuan, dengan ibadat yang sikit ini. Kita tak boleh masuk syurga jika tidak dengan rahmat Allah. Kita buat ibadat ini kerana kita menagih akan rahmat Allah, belas kasihan Allah. Tuan-tuan, kita nak lawan ibadatnya para sahabat, kita tak terlawan. Kita nak lawan sedekahnya para sahabat, kita tak terlawan. Kita nak lawan puasanya para sahabat, kita tak terlawan. Sahabat dulu kebanyakannya lapar. Isteri Nabi Sayyidatina Khadijah meninggal asbab lapar. Kita, tuan-tuan, meninggal asbab kekenyangan. Kita sakit sebab kenyang. Kita sakit sebab kenyang. Kita terlalu banyak makan.
kita dikelilingi dengan makan, dan perut kita tidak pernah rasa lapar langsung. Tuan-tuan, kalau kita sombong dengan Allah, bagaimana kehidupan kita besok di akhirat? Baik itu kita kena jalani perkara yang kedua, iaitu taubat. Tuan-tuan, kalau salah dengan Allah senang, tapi ada dosa yang bertanggung. Itu salah dengan orang. Saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Kita ada salah tak dengan mak ayah kita? Semayanglah kita banyak mana, ibadatlah kita banyak mana. Kita pernah buat salah dengan mak ayah, kita tak boleh masuk syurga, tuan-tuan. Kedua, kita ada tak buat salah dengan adik-beradik kita? Saya tengok, tuan-tuan tengok. Kalau kesalahan ini ada pada kita, tuan-tuan, ini adalah dosa yang ditangguhkan oleh Allah keampunannya. Kita ada salah tak dengan orang sekampung kita? Kalau ada, tuan-tuan, kita tak boleh masuk syurga selagi orang yang pernah kita buat salah itu, dia ampunkan dosa kita dan dia maafkan kita. Tuan-tuan, dosa ni kita nampak macam tak ada apa-apa, tetapi dosa inilah yang menghalang kita untuk kita masuk syurga Allah. Ada orang berkata, kita orang mukmin kalau masuk neraka pun dapat masuk syurga. Tuan-tuan, saya bagi contoh macam ni lah susah dalam dunia. Masa PKP dulu, kita terseksa tak agak-agak? Masa PKP dulu, kita tak boleh keluar rumah. Tuan-tuan rasa terseksa tak? Neraka macam tu, tuan-tuan. Semua orang nak keluar. Siapa cakap, Ustaz? Allah cakap. Mana? Tiap-tiap minggu Allah ingatkan kita, tuan-tuan, pada sujud pagi Jumaat. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban النار الذي كنتم به تكذبون. Orang yang dosa banyak, tak nak minta ampun, tak nak berhenti buat dosa, orang ni nama dia fasik. Sama ada dia mengekalkan dosa kecil atau dia mengekalkan dosa besar, orang ni nama dia fasik. Fasik ni di mana, tuan-tuan? Fama'wahumun nar, neraka. Bila kita masuk neraka, kita nak buat apa? Kita akan berusaha untuk keluar dari neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, tapi kita tak boleh keluar. U'idu fiha, malaikat tolak balik. Kita panjat tembok neraka, tuan-tuan, panjat tembok neraka, kita panjat tembok neraka. Apabila sampai kita nak keluar, ditolak semula oleh malaikat, jatuh kita sampai ke dasar neraka Allah. Tuan-tuan, kata Nabi, daripada atas sampai bawah dalamnya, jika saat kita dicampakkan ke dalam neraka Allah, waktu itu sama dengan seorang bayi yang baru dilahirkan. Ketika kita sampai di dasar neraka Allah, umur kita dah 70 tahun. Tuan-tuan, sanggup ke kita nak kena campak sedalam itu? Kemudian apa kata malaikat? Zuku azaban nar, rasakan azab neraka Allah. Zuku azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun,
Masa kau hidup dulu kau tak percaya. Cakaplah apa pun tak percaya. Kita tak nak balik kepada Allah. Tuan-tuan, dalam Al-Quran, antara sifat ahli syurga, dia akan memaafkan kesalahan orang lain. Kalaulah kita kata kita tak ada salah, yang salah tu kakak kita, yang salah tu abang kita, yang salah tu adik kita, yang salah tu orang kampung kita, maafkan dia. Kerana orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah nyatakan dalam Al-Quran, inilah tanda dan sifat ahli syurga. Tuan-tuan, kita pilih kita nak duduk mana. Kalau kita nak duduk syurga Allah, berusaha. Kalau kita nak duduk neraka Allah, janganlah kita berusaha untuk jadi orang yang lebih baik. Ini saja jalannya. Apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, setelah kita melalui fasa taubat, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan kepada kita, minta halal daripada segala orang yang pernah kita khianat dan kita zalim. Siapa yang pernah kita zalim, tuan-tuan, kita minta halal dengan dia. Kalau kita pernah hutang orang, kalau kita tak mampu bayar, kita minta halal dengan dia. Jangan diam-diam, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang yang berhutang ini amalannya akan dipotong besok di yaumul akhirah. Kita tak ada duit nak bayar kat sana, tetapi kita akan bayar dengan amal soleh kita. Tuan-tuan, kita jangan ambil ringan tentang hukum Allah. Kita jangan ambil ringan tentang apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ambil ringan, tuan-tuan. Sebab itu, apa yang disebut oleh ulama, besok manusia ni akan melalui mau tidak mau. Ada 4 peragut yang akan meragut daripada dirinya. Pertama, iaitu nyawanya. Kita suka tak suka, malaikat akan ragut nyawa kita. Kedua, harta kita akan diragut oleh waris kita. Besok kita dah mati, suka tak suka, harta yang kita cari masa hidup ini, yang akan ragut, yang akan rampas adalah anak isteri kita. Ketiga, kata ulama, amal salah kita akan diragut oleh orang yang pernah kita zalim. Oh, yang pernah kita aniaya dulu masa muda ataupun sekarang, mereka akan ragut amal salah kita. Yang keempat, jasad kita ini, maka ulat-ulat di dalam liang lahat akan ragut daripada kita sehingga tak ada satu pun yang tinggal. Sebab itu, tuan-tuan, kita minta maaf dengan orang. Kita minta halal dengan semua orang yang pernah kita buat zalim. Yang keempat, apa kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang berjalan kepada Allah, kita nak balik ni, tuan-tuan, jangan tinggal mempelajari akan ilmu syariah. Guru saya pesan, 3 ilmu yang dah asas ini jangan tinggal. Fiqh, tauhid, tasawuf. Buat apa belajar fiqh? Bukan nak tengok salah orang. Kita belajar semayang, kita nak tegur orang semayang, ni tak betul, ni tak betul, yang ni tak betul. Bila masanya aku tak betul? Kita belajar fiqh, tuan-tuan, kita belajar ilmu untuk betulkan diri kita. Kita bukan belajar untuk tengok salah orang. Kita selalu kata kamu tak betul, ini tak betul, itu tak betul dan itu tak betul. Bila dalam hidup kita,
kita mengatakan aku tidak betul? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Bilakah kita mengatakan aku salah? Aku sembahyang tak betul lagi ni. Aku puasa tak betul lagi ni. Kenapa saya kata begitu tuan-tuan? Allah sebut dalam Quran. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu, kata Allah, dapat mencegah fahsyak dan mungkar. Semakin kita salat, semakin kita dapat tinggalkan maksiat. Kenapa kita tak boleh tinggal maksiat? Kenapa mata kita tak boleh tinggal tengok maksiat? Kenapa mulut kita tak boleh tinggal buat maksiat? Kenapa telinga kita tak boleh tinggal buat maksiat? Rupanya semayang aku ada salah. Semayang aku ada salah ni. Kenapa saya kata ada salah? Tuan-tuan, takkan kita nak salahkan Tuhan? Sebab Allah kata semayang itu dapat mencegah akan kejahatan dan kemungkaran. Allah sebutlah puasa. Wahai orang beriman, puasalah. Telah difardukan atas kamu puasa seperti mana orang yang terdahulu. Ayat ujung dia apa tuan-tuan? La'allakum tattaqun. Saya rasa bukan saya seorang saja sejuk ni, tuan-tuan pun sejuk. Kita tutup sikit aircon boleh tak? Saya kesiankan orang lain. Kita tutup sikit aja. Nanti kalau kita panas lagi, kita buka balik. Terima kasih Sebab saya tengok, yelah kita dah lama ni tuan-tuan, enjin kita lama. Enjin lama ni nanti kadang-kadang dia nak kena buang air, dia nak kena itu dan sebagainya. Saya pun sebenarnya tak tahan. Tuan-tuan tak apa, kalau tuan-tuan tak tahan, tuan-tuan boleh duduk luar. Kalau saya tak tahan, saya nak buat apa? Jadi saya bercakap ini, sebenarnya saya kesiankan diri saya. Tapi saya jual nama tuan-tuan. Minta maaf ya tuan-tuan. Jadi kita tak berjaya pada puasa kita. Sebab puasa kita, hujung ayat itu, la'allakum tattaqun. Kita dah puasa puluhan tahun, tapi kita tak boleh takutkan Allah. Sama juga tuan-tuan, kita ni tadi, tiap-tiap minggu Allah didik kita sujud. Pada surah As-Sajdah, innama yu'minu biayatina alladhina idza dhukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Kat ujung ni, wahum la yastakbirun. Allahu Akbar. Orang yang boleh buat semua benda yang kat depan tu tuan-tuan, Allah sebut pada ayat ujung, wahum la yastakbirun. Orang yang tak sombong saja. Orang yang boleh taat pada Allah, orang yang boleh tasbih. Tuan-tuan, saya nak tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, banyak mana istighfar kita hari ini? Banyak mana ucapan tasbih kita hari ini? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Banyak mana salawat kita hari ini? Kenapa saya perlu buat, Ustaz? Inilah harta kita. Dalam dunia kita kumpul duit, kita kumpul tanah, kita kumpul rumah, kita kumpul harta. Kita kata apa? Senang dalam dunia kalau ada duit banyak, kalau ada harta banyak. Tuan-tuan, kita tak mati ke? Kita nak senang saja dalam dunia. Bila orang campak, bila orang letak jasad kita ke dalam liang lahat,
mana simpanan kita, tuan-tuan? Mana simpanan kita? Mana perniagaan kita? Allah sebut dalam Quran, perniagaan yang tidak pernah akan rugi adalah berniaga dengan Allah. Tuan-tuan, malam ni kita sedang berniaga dengan Allah. Inilah harta kita, tuan-tuan. Tapi ada satu makhluk yang takkan biarkan kita. Siapa dia? Syaitan. Dia takkan biarkan kita supaya kita masuk syurga. Dia akan halang perjalanan kita, dia akan tarik kita, jangan masuk syurga, masuklah neraka bersama-sama dengan aku, kata syaitan. Sebab itu, tuan-tuan, bila kita belajar fiqh, kita kenalah jadi orang yang beramal dengan seluruh syariat Allah, supaya kita tengok semayang aku dah betul, puasa aku dah betul, hidup aku dah betul. Kemudian belajar tauhid. Buat apa belajar sifat 20? Supaya kita dapat mentauhidkan Allah dan kita tak ragu langsung dengan Allah. Kan ayat mula-mula dalam Quran apa, tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuan-tuan tengok ayat yang seterusnya, ayat yang ke-7 kalau tak silap saya. Bila semua orang ni, orang yang percaya dengan Quran, jadikan Al-Quran ini petunjuk bagi dia. Orang yang buat ni, tuan-tuan, apa kata Allah? Kalau tak silap saya, kalau saya bukan ustaz, Allah sebut apa, tuan-tuan? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang mendapat pimpinan daripada Allah. Orang yang Allah tunjukkan jalan yang lurus. Dan orang yang berjaya, orang ni lah, tuan-tuan. Orang yang percaya dengan perkara yang gaib, apa yang Allah nyatakan. Lalu kita sentiasa, tuan-tuan, mentauhidkan Allah. Kita nak percaya cakap siapa lagi kalau bukan cakap Allah? Al-Quran kan kalam Allah. Kan kita disuruh percaya Quran. Takkan kita tak percaya dengan kalam Allah? Allah kata ada kubur, Allah kata ada mahsyar, Allah kata ada syurga, Allah kata ada neraka. Ketika Allah nyatakan kepada kita Al-Quran ini, tuan-tuan, apa perasaan kita? Apa perasaan? Allah sebut tak dalam Quran sifat orang mukmin ada? Allah sebut bahawasanya orang yang mukmin, yang sebenar-benar mukmin, apabila disebutkan nama Allah, hati dia gemetar. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, bila tuan-tuan rasa gemetar, bergetar, bergoncang hati kita tatkala kita dengar nama Allah, atau kita tak rasa apa-apa? Tuan-tuan, jika nama Allah tak boleh melembutkan hati kita, bermakna betapa kerasnya hati kita. Jika asma Allah tak boleh meleburkan kesombongan di dalam hati kita, bermakna kerasnya hati kita. Kalau Al-Quran tak boleh meleburkan kekerasan di dalam hati kita, bermakna betapa kerasnya hati kita.
Tuan-tuan, orang yang memiliki hati yang keras masih tak boleh keluar daripada neraka Allah. Setelah kita belajar fiqh, setelah kita belajar tauhid, belajar tasawuf. Kenapa perlu belajar tasawuf, tuan-tuan? Maka ulama nyatakan kepada kita, belajar tasawuf ni bukan nak jadi orang sufi. Bukan. Kata ulama, belajar tasawuf itu supaya kita dapat membersihkan jiwa kita yang terlalu kotor. Mana jiwa yang kotor? Sesungguhnya nafsu amarah itu nafsu jahat. Nafsu yang tak nak semayang sunat, nak cepat balik ke rumah. Lepas semayang isyak, dia nak cepat pergi ke warung, dia nak cepat balik rumah. Dia tak boleh bagi masa pun dengan Allah untuk semayang sunat ba'diyah isyak. Sibuk mana kita, tuan-tuan? Kita dah buat perkara ni 40 tahun. Kita dah bergegas balik, kita nak cepat balik, kita nak cepat keluar daripada rumah Allah ini. Kita dah buat benda itu 60 tahun. Tuan-tuan, kita hidup ni sebab Allah bagi kita hidup, bukan kita nak hidup. Saya hidup, tuan-tuan hidup sebab Allah masih mahukan kita hidup. Kenapa Allah mahukan kita hidup? Sebab Allah masih bagi peluang kita. Tapi kita buat benda sama. Habis semayang isyak, kita cepat-cepat nak balik, dan tak ada apa pun yang kita buat, tuan-tuan. Kita cuma makan, benda yang sama kita buat yang tidak memberi faedah kepada akhirat. Makan tak salah. Tapi jangan lupa siapa kita. Siapa kita, Ustaz? Allah sebut dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku jadikan kau bukan untuk makan aja, tidur aja, jalan-jalan aja. Aku jadikan kau, kata Allah, untuk kita buat ibadah. Tuan-tuan, malam ni saya seru semua ahli jamaah yang hadir pada malam ni. Nabi ni sayang kita. Dan Nabi tahu kita ini umur tak panjang. 60 mati. Sekarang ni lagi pendek. Kawan-kawan kita umur 40 dah mati. Umur 50 dah mati, tuan-tuan. Kalau dulu atuk kita sampai 90, sampai 100. Kita ini duduk pada zaman yang Nabi sebut, iaitu berlakunya kematian yang mengejut. Zaman ini, tuan-tuan, saya tak tahu sayakah yang akan mati mengejut atau tuan-tuan yang akan mati mengejut. Sebab malaikat sentiasa mengintai tarikh kematian kita. Malaikat maut sentiasa menanti saat akan tarikh kematian kita. Saya nak ajak apa, tuan-tuan? Benda ni selalu saya ajak di masjid-masjid. Malam ni saya nak ajak tuan-tuan, lepas semayang isyak, kita semayang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Buat apa, Ustaz? Nabi janji dengan kita macam ni. Siapa yang semayang sunat isyak, sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, Nabi kata, menyamai dengan orang yang salat pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, saya bercakap dan tuan-tuan dengar nampak macam mudah. Nanti lepas kita semayang isyak, kita tengok, saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan, betapa susahnya untuk melaksanakan perkara tersebut. Kenapa susah, tuan-tuan? Sebab tak semua orang boleh masuk syurga. Dan tak semua orang boleh gunakan peluang yang Allah bagi ini untuk mendapat rahmat Allah. Ada orang yang ketika ia melihat rahmat Allah, dia akan pandang sahaja. Ada orang yang dia buat tidak peduli sahaja.
Ada orang yang dia terus ambil dan dia peluk rahmat Allah, sebab dia kata kepada Allah, ya Allah, aku nak masuk syurga. Hidup dalam dunia ni pun dah susah, ya Allah, apalagi besok dekat akhirat. Tuan-tuan sekarang kan, tuan-tuan selalu dengar ramai orang susah kan sekarang. Ada orang berniaga yang susah, tak macam dulu dah. Ada orang nak beli susu anak susah. Ada orang nak bayar sewa rumah susah. Ada orang nak isi minyak motor susah. Tuan-tuan, dan kesusahan itu Allah tak letak pada saya dan tuan-tuan. Kita masih boleh makan lagi, masih boleh isi minyak motor lagi, masih ada rumah lagi. Ada saudara se-Islam kita yang dihalau daripada rumah mereka kerana mereka tidak mampu untuk bayar sewa, tuan-tuan. Ada saudara se-Islam kita yang tidak mampu makan 3 kali sehari, tuan-tuan. Ini bukan negara luar, tempat kita. Tuan-tuan, Allah tak uji kita macam tu. Tak boleh ke kita bagi 5 minit malam ni untuk Allah? Ya Allah, beri aku kekuatan untuk aku dapat pahala malam Lailatul Qadar pada malam ini. Ya Allah, kalaulah inilah malam yang terakhir untukku, maka kau terimalah ibadat itu, ya Arhamar Rahimin. Inilah yang disebutkan oleh ulama kepada kita, tuan-tuan. Sebab itu, setelah kita ada 4 perkara ini, apa yang perlu kita buat untuk kita terus berjalan? Saya nak pendekkan, tuan-tuan, insya-Allah saya nak berhenti dah. Bila kita dah buat 4 perkara ini, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia minta kita buat apa? 1, kata Imam Al-Ghazali, tinggikan cita-cita kita untuk memperbaiki rohani kita. Baikkan nafsu kita. Roh kita ni jahat. Roh yang tak nak buat baik, roh yang nak tangguh buat baik. Tuan-tuan, jangan tangguh buat baik. Kerana apa? Kita buat baik untuk mati. Jangan tunggu mati baru nak buat baik. Ini ada Allah sebut dalam Quran. Apa dia? Bila dah sampai saat sakaratul maut, orang yang tangguh nak buat baik, dia kata apa? Kalau boleh, tangguhkan, lewatkan kematianku, laula akharatani. Kita nak buat apa? Baru kita nak sedekah, baru kita nak sembahyang. Tuan-tuan, kita ibadat ni untuk mati. Kita baca Quran untuk mati. Kita taubat untuk mati. Sebab lepas kita mati, tak ada siapa pedulikan kita. Percayalah, tuan-tuan, masa kita hidup ni kita ada kawan-kawan, betul tak? Tapi ketika kita susah di dalam kubur, kawan-kawan kita tak pedulikan kita. Ketika kita sedang menjerit di dalam kubur, kawan-kawan kita tidak dengar suara jeritan kita. Ketika kita minta tolong
Saat kita berada di dalam liang lahat, kawan-kawan kita tidak mendengar pertolongan kita. Itu kata Imam Ghazali, yang boleh teman aku susah dan senang seorang saja. Siapa dia? Amal soleh. Dialah yang masuk ke dalam kubur sama-sama dengan aku. Aku susah, dia ada. Aku senang, dia ada. Kawan yang baik dengan kita, yang sama-sama minum kopi di kedai dengan kita, yang sama-sama makan nasi dagang dengan kita. Ketika selepas kematian kita, dia tinggalkan kita, tuan-tuan. Jangan macam tu. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tinggikan cita-cita kita itu di dalam kita memproses rohaniah kita. Kalau nafsu kita masih amarah, naikkan kepada lawamah, mulhimah. Berusaha, tuan-tuan. Apa tu Ustaz? Kalau kita masih pemarah, kita buang marah kita. Kalau kita masih sayang dunia, kita buang sayang dunia kita. Kita cakap dengan diri kita, buat apa aku nak marah orang? Aku pun tak betul. Buat apa aku nak sayang dunia? Benda yang aku sayang ni nak tinggal. Buat apa aku nak sombong dengan orang? Besok aku mati orang pijak, aku dalam liang lahat. Tuan-tuan, hari ni orang panggil saya ustaz. Besok saya dah mati, orang akan turunkan jenazah saya dalam liang lahat. Betul apa anak-anak saya buat? Anak-anak saya akan jatuhkan tanah. Dijatuhkan tanah sikit-sikit. Dia kata jangan banyak-banyak, mayat ni sakit, dia kata. Betul tak, tuan-tuan? Kan? Lepas tanah ni dah ada suku, dia buat apa, tuan-tuan? Dia pijak tak kita? Dia pijak tanah tu, dia kata pijak bagi padat sikit tanah ni. Tuan-tuan, masa dia pijak tu kita sakit. Tapi tak ada siapa dengar kita sakit kena pijak. Yang pijak itu anak kita. Yang pijak itu adik-beradik kita, dan saya akan kena pijak, dan tuan-tuan juga akan kena pijak. Kita nak sombong apa, tuan-tuan? Ketika kita dipijak dan terus dipijak, barulah diingatkan kita dengan talqin, tuan-tuan. Wahai ayahku Ahmad Nizam bin Ghazali, ketika datang seorang makhluk Allah yang akan bertanya kepada engkau, maka janganlah engkau takut dan engkau gentar. Kita sedang sakit, tuan-tuan. Masa tu kita nak buat apa? Kita boleh buat apa? Kita jeritlah, tuan-tuan, tolong, aku sakit. Tolong, aku sakit. Tak ada siapa dengar. Bila dia dah kebumikan kita, yang sampai di rumah kita, mereka akan mula menceritakan tentang harta yang kita tinggalkan. Tanah ayah banyak mana? Rumah ayah ada berapa biji? Kereta ayah, duit ayah dalam tabung haji dan dalam bank-bank yang lain. Macam mana kita nak bahagikan? Mereka tak fikir pun pasal kita. Mereka tak peduli pun pasal kita. Mereka terus tinggalkan kita dan terus tinggalkan kita dan terus tinggalkan kita. Inilah nasib kita, tuan-tuan, bila kita masuk dalam kubur. Dan ini kenyataannya, dan semua orang akan lalu. Saya akan lalu dan tuan-tuan akan lalu.
Kenapa Ustaz cakap macam tu? Sebab Nabi kata, besok dah dekat kiamat, ibu-ibu akan melahirkan tuan. Ibu-ibu akan lahirkan tuan, Nabi kata. Kita duduk zaman mak dan ayah ni hamba. Kita sedang jaga tuan. Anak kita nak apa, kita kena bagi. Dan ketika kita tidak boleh memberi apa yang anak kita mahukan, lalu dia membenci insan tua ini, tuan-tuan, ketika kita tidak mampu, seorang ayah tidak mampu menyampaikan hajat seorang anak, lalu ia mengatakan perkara yang tidak baik pada seorang ayah. Ayah tak sayang kami, ayah tak peduli kami, ayah tak ambil tahu hal kami. Tuan-tuan, bila anak kita ambil tahu hal kita, tuan-tuan, bila dia tahu susah kita, bila dia tanya ayah dah makan belum, ayah ada duit tak, apa masalah ayah, dia tak pernah pun, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi cakap benar. Nabi kata akhir zaman seorang ibu melahirkan tuan, dan tuan ini akan melupakan hambanya. Dia akan lupakan kita saat kita berada dan baring di atas liang lahat itu sendiri. Tuan-tuan, kita fikirlah nasib kita, tuan-tuan, selepas ketiadaan kita. Saya seru, tuan-tuan, malam ni kita sama-sama lepas sembahyang Isyak, kita sembahyang pada Isyak 4 rakaat. Mana tahu kok malam ni kita mati, besok kita mati, kita tak tahu. Sekarang ni ada orang naik kereta, tuan-tuan, tiba-tiba Allah cabut nyawanya, masuk ke dalam parit. Apa sebab kematian? Jantung. Tiba-tiba je, tuan-tuan, mati ni. Yang kita takutkan ketika kematian kita, kita tak bawa apa-apa. Saat kita balik bertemu dengan Allah, Al-Quran kita kosong. Saat kita balik bertemu dengan Allah, istighfar kita kosong. Saat kita balik bertemu dengan Allah, tasbih kita kosong. Saat kita balik dengan Allah, semayang malam kita kosong. Saat kita balik dengan Allah, kita tengok amalan kita kosong. Tuan-tuan, ini kenyataannya. Sebab itu, sebelum nyawa itu berpisah daripada jasad, tuan-tuan perasan tak? Kalau kita menghadap orang nak mati, dia akan diam sekejap dalam beberapa saat. Ketika roh ini lalu di antara dua mata ini, masa itulah kita nampak tempat itu. Allah akan tunjukkan tempat kita sama ada di syurga ataupun di neraka Allah. Allah akan tasawurkan dan gambarkan tempat kita sama ada kita ini adakah kita ini isi syurga Allah atau kita bakal mengisi neraka Allah. Itu yang kita nangis besok, tuan-tuan. Tapi nangis kita orang tak dengar. Isteri tak dengar, anak-anak tak dengar. Jadi kita sama-sama, tuan-tuan, balik kepada Allah semula. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya rasa cukuplah setakat ni. Saya dengan tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak. Saya doakan tuan-tuan sentiasa dalam rahmat Allah. Apa yang saya nak nyatakan pada akhir,
Jalan dunia ni susah dan jalan akhirat itu susah. Saya teringat tuan-tuan, ada satu hadis Nabi tinggalkan kepada kita, satu ta'awuz. Mudah-mudahan saya tak tinggal dan tuan-tuan tak tinggal. Kita minta lindung dengan Allah daripada kesusahan dunia ni. Bukan susah makan tuan-tuan, bukan susah makan, susah cari duit, susah nak jadi hamba Allah dalam dunia ni. Kita minta Allah bagi kemudahan kat kita supaya kita duduk dalam dunia tetap jadi hamba Dia yang baik. Kita minta lindung dengan Allah daripada kesusahan besok dekat yaumul qiyamah. Besok dekat akhirat kita tak susah. Sebab akhirat susah tuan-tuan. Susah akhirat. Kat padang mahsyar susah. Dekat titian sirat susah. Susah tuan-tuan. Susahnya tak boleh nak digambarkan. Yang Nabi cakap susah-susah tu, susah betul tuan-tuan. Tak mampu kita nak gambarkan susah tu. Jadi saya tinggalkan ta'awuz ini. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Kita minta dengan Allah, ya Allah, sungguhnya aku berlindung dengan Kau daripada kesusahan dunia dan daripada kesusahan hari kiamat dekat akhirat. Kalau kita bangun malam-malam, tuan-tuan, kita tak mampu nak sembahyang sunat, kita rasa kita lemah, tuan-tuan sebut je nama Dia. Tuan-tuan beritahu Allah keadaan tuan-tuan yang sebenar. Dengan Allah ni mudah. Kita bagi tahu dengan Allah apa keadaan kita. Kita tak mampu nak sembahyang sunat, tapi jangan lupa mengadu dengan Allah. Saya buat, tuan-tuan buat. Kalau boleh tiap-tiap malam. Kalau kita tak boleh nak bangun malam sampai sekarang, kita bangun tengah malam, kita tak mampu nak ambil sembahyang, tak apa. Kita terjaga, kita sebut. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, umur aku dah 50 tahun, tapi aku tak boleh lagi nak bangun sembahyang sunat 2 rakaat, walaupun 2 rakaat. Tolonglah aku, Ya Allah. Ya Allah, aku masih lagi tak boleh baca Quran. Umur aku dah hampir dah, Ya Allah. Tolonglah aku, Ya Allah. Betul, kita dah cakap dengan Allah, kita tidurlah tuan-tuan, sebab kita orang lemah. Malam ni kita mengadu, malam besok kita mengadu, malam lusa kita mengadu, seminggu kita mengadu.
Tuan-tuan, takkan sekali pun Allah tak dengar doa kita. Satu hari Allah kabulkan doa kita. Kita akan dapat sembahyang malam, kita akan dapat baca Quran, kita akan dapat buat semua benda apa yang telah kita mengadu dengan Allah. Jadi tuan-tuan, setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doakan saya, dan insya-Allah besok saya akan balik ke Selangor, dan mudah-mudahan perjalanan saya dan keluarga saya selamat sampai. Sebenarnya tuan-tuan, kami kerja macam saya ni tuan-tuan, tuan-tuan nampak jalan sana, jalan sini kan. Saya tuan-tuan, sebenarnya sampai saya je tahu, saya je yang memahami diri saya sendiri. Kalau tuan-tuan tengok saya, kadang saya senyum, saya tinggalkan anak-anak saya tinggalkan cucu saya berminggu-minggu tuan-tuan. Tak ada seorang ayah yang tak ingatkan anak-anaknya, dan tak ada seorang datuk yang tak ingatkan cucu dia. Tuan-tuan, alhamdulillah, tuan-tuan boleh sama dengan anak tuan-tuan, tiap-tiap hari tengok anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan. Ini pengorbanan. Dan Rasulullah, sebab itu Rasulullah ni tuan-tuan, bila dia balik dari musafir, orang pertama dia akan jumpa siapa? Anak perempuan dia. Dia akan peluk Fatimah, dia akan cium Fatimah. Ini Rasulullah. Tapi kerjanya sebagai seorang Rasul, dia tak boleh tinggal. Hatinya tetap rindu dengan anak-anaknya. Tuan-tuan tolong doa saya tuan-tuan. Kemudian yang terakhir, seperti mana yang disebut oleh Tuan Imam kita, MC tadi, sebenarnya saya tak bawa tabung tuan-tuan. Sebenarnya saya nak betulkan apa yang MC kita bagi tahu, saya bawa tabung madrasah, saya tak bawa tabung. Saya nak menerangkan kepada tuan-tuan yang mana kita ada dirikan satu madrasah di Kampung Gemuruh. Jalan dia dekat Kampung Gemuruh, Sungai Ikan, itu je. Itulah. Di Kampung Gemuruh ni ada satu patron baru. Jadi alhamdulillah, seorang hamba Allah di Kuala Terengganu ini telah mewakafkan kepada saya tanah seluas 4 ekar, betul tepi jalan. Hampir setahun yang lalu. Alhamdulillah, dalam setahun ini tuan-tuan, kita dapat dirikan satu surau yang luasnya 11,000 kaki persegi. Dan sekarang ni hampir nak siap. Dan proses kita tengah buat shilling, kita buat wiring, kita nak pasang tile, kita nak pasang kapet, dan semua kelengkapan ni. Lepas kita siapkan surau ini tuan-tuan, kita akan siapkan asrama dan semua persarana yang perlu saya buat. Sekolah ini bukan sekolah saya tuan-tuan, cuma nama saya, di atas nama Pusat Dakwah Darul Atiq Kampung Gemuruh. Sebab kenapa saya kata bukan sekolah saya, bukan madrasah saya? Madrasah ini adalah madrasah seluruh orang Terengganu. Saya telah buat madrasah tuan-tuan hampir 40 tahun. Bersama-sama saya ikut almarhum orang tua saya. Dan madrasah yang saya buat daripada usaha saya dan tangan saya sekarang berumur 24 tahun. Apa yang saya buat tuan-tuan, saya nak buat amal soleh. Sebelum saya mati, saya nak cuba buat baik. Sebab itu daripada dulu saya tak kenakan apa bayaran apa-apa pada pengajian pelajar saya. RM1 saya tak minta, 1 sen saya tak minta, samah pun saya tak minta. Saya tak minta apa-apa pun. Selama 24 tahun, selama 40 tahun. Mereka akan makan dengan saya, mereka jadi anak saya. Cuma syarat dia satu. Saya tak pilih orang pandai, saya tak kisah dia bodoh, saya tak kisah siapa dia pun. Cuma syarat dia satu, kalau dia nak jadi anak yang baik. Kalau dia nak jadi anak yang baik, walaupun dia bodoh sekalipun,
tetapi dia nak ubah diri dia untuk jadi hamba Allah. Sebab saya yakin budak yang baik, walaupun dia bodoh, dia tetap akan mendapat pimpinan daripada orang yang pandai. Seorang budak yang baik, walaupun dia miskin, dia tetap tidak akan ditinggalkan oleh orang yang mempunyai harta. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, saya dirikan sekolah itu bukan untuk lahirkan orang alim, tetapi saya dirikan sekolah itu untuk saya bersama-sama dengan anak-anak supaya kami dapat jadi orang baik. Kami dapat jadi orang yang patuh dengan mak ayah. Kami dapat jadi orang yang boleh memberikan kebaikan pada masyarakat sekeliling. Kalau orang yang nak belajar Quran, kami boleh tunjukkan sikit-sikit supaya mereka boleh terus baca Quran. Orang yang tak tahu salat, mereka nak sama-sama, ustaz, boleh tak tunjuk saya semayang? Saya nak belajar di masjid, orang kata saya dah tua ustaz, saya malu. Datanglah nanti kalau dah siap, tuan-tuan. Jadi pada malam ini, kalaulah tuan-tuan nak sama dengan saya untuk teruskan supaya orang lain di sekeliling kita dapat merasa kebaikan itu, saya alu-alukan. Sebab kita nak siapkan surau kita dulu. InsyaAllah, bila kita dah siapkan nanti, kita buat asrama. Bila dah siap asrama, dah siap tempat makan, baru saya terima pelajar di sekitar ini dan di seluruh tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan macam ni, tuan-tuan. Kalaulah ada kebaikan dengan apa yang kita buat, mudah-mudahan kalau kita dah mati dan madrasah tu masih ada, mudah-mudahan dia mengalir sebagai amal jariah saya dan tuan-tuan. InsyaAllah. Itu daripada saya. Saya minta maaf, saya minta ampun dengan semua orang dekat sini. Mudah-mudahan Allah tak pisahkan kita dengan majlis ini saja, dan dia akan jumpakan kita dan himpunkan kita besok di padang mahsyar. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami tadahkan dua tangan kami, Ya Allah, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan dosa dan maksiat ini, Ya Arhamar Rahimin. Pimpinlah kami, Ya Allah, ke jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, bukalah pintu-pintu syurga-Mu untuk kami dan isteri anak-anak kami, Ya Allah. Ya Allah, berilah peluang atas kami untuk masuk jannah-Mu. Ya Allah, jika kami tergelincir, jika kami tersesat, tolonglah kembalikan kami pada jalan-Mu yang lurus, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mahu berubah, kami mahu jadi insan yang baik, kami mahu jadi hamba yang baik, tapi kami tak kuat, Ya Allah. Kami tak mampu, Ya Allah. Kami lemah, Ya Allah. Tolong kami, Ya Arhamar Rahimin. Pimpinlah kami, Ya Arhamar Rahimin. Kasihanilah kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami rendahkan diri kami ke hadrah-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Kerana Engkau sajalah yang dapat menyampaikan segala hajat kami. Maka kabulkan hajat kami, Ya Allah. Mudahkan urusan kami di dunia dan di akhirat kelak. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami di dunia dan di akhirat kelak, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau satu permintaan ini, Ya Arhamar Rahimin. Maka jangan Engkau tolak permintaan ini, Ya Allah, atas kami semua yang hadir pada malam ini, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kurniakan atas kami husnul khatimah. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.